bab taubah. Ujub. Ujub. Sembilan. Ujub. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وإلهام الملائكة المقربين. أن نطلق الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في الكتاب العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, kembali sama-sama kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan izinnya Allah Subhanahu wa taala masih lagi memberikan ruang dan kesempatan kepada kita untuk meneruskan kehidupan ini. Seterusnya untuk kita menghabiskan bakti kehidupan kita di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini yang bersifat sementara. Dan di samping itu Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kepada kita dengan pelbagai nikmat dan pemberian, yang mana kalau kita nak hitung satu persatu nikmat dan pemberian Allah Subhanahu wa taala kepada kita, maka sudah pasti kita tidak dapat menghitungnya, menandakan begitu banyaknya nikmat dan kurniaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Moga-moga dengan segala nikmat tersebut kita gunakan selaras mengikut kehendak Allah Subhanahu wa taala, yang mana makin-makinnya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita di kalangan hamba-hambanya yang sentiasa bersyukur. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, insya-Allah pada malam ini kita akan menyambung kembali perbincangan kita di dalam kitab Penawar Bagi Hati. Kita sampai kepada bab yang ke-9, iaitu pada menyatakan udud. Pada bab yang ke-9 ini kita akan menyatakan salah satu lagi sifat mazmumah ataupun sifat-sifat yang tercela, iaitu dinamakan ia sebagai udud. Ain, jim, ba, udud. Udud ni perkataan bahasa Arab. Nanti kita akan tengok apa maksud udud. Ketahui olehmu bahawasanya udud itu membilang besar dia akan dirinya, atau satu kelakuan daripada segala kelakuannya seperti ilmunya dan ibadahnya. Jadi udud ni maksudnya apa? Membilang besar ia akan dirinya. Ataupun kalau kita kata bahasa mudah, ujub ni kagum pada diri sendiri, rasa diri itu hebat. Rasa ni daripada sudut apa? Ilmu, pandai aku, no? Ataupun ibadahnya, banyak ibadah aku. Maknanya dia menyandarkan semua perkara kelebihan tadi itu kepada dia. Maka itulah yang dinamakan dia ujub. Dan tiada takut ia akan hilang, dan lupa dia akan bahawa semuanya pemberian Allah Subhanahu wa taala baginya. Kemudian sifat ujub ni pula, dia tiada takut dia akan hilang. Jadi maknanya dia tak heran kalau hilang pun, kalau benda pun tak jadi masalah pada dia. Dan dia lupa bahawa semua kelebihan tersebut adalah merupakan pemberian daripada Allah Taala. Maksud di sini bahawa segala kelebihan tersebut dilupa siapa yang telah memberikan dia kelebihan tersebut. Contoh dengan kepandaian yang ada kepada diri dia. Bukan dia terus pandai, akan tetapi kepandaian itu
adalah merupakan anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala. Ataupun hebatnya dia dalam melakukan ibadah, banyak ibadah dia, banyak sembahyang dia, banyak rakaat dia boleh sembahyang. Dia lupa bahawa segala kelebihan tersebut itu bukan datang daripada dia. Maka tidak lain dan tidak bukan semua kelebihan itu datang daripada siapa? Datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka sepatutnya dia mengembalikan segala kelebihan tersebut kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu sebab kita diajar oleh Nabi SAW dalam menerima segala jenis kelebihan-kelebihan. Apabila Allah Ta'ala berikan kepada kita keupayaan, Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita beberapa kelebihan yang ada, maka tidak ada ucapan lain melainkan kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillah, segala puji bagi Allah Ta'ala. Yang ada ni bukan sebab aku, yang ada ni datang daripada siapa? Daripada Dia yang memberi. Maka selayaknya lah Dia yang memberi itu dipuji, bukan kita merasa kekaguman terhadap diri sendiri. Maka ujung ni yang menjadi salahnya, apabila dia merasakan bahawa semua tersebut itu atas diri dia, kelebihan dia, maka di situlah jadinya kesilapan sifat ujub. Maka jika melihat ia akan nikmat Allah Ta'ala atasnya dengan ilmu dan amal dan lain-lain, dan takut ia akan hilangnya, dan sukacita ia dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala atasnya kerana nikmat itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala, maka tiada ada ia ujub. Kalaulah daripada sudut dia melihat akan semua kelebihan tersebut itu adalah merupakan nikmat daripada Allah Ta'ala kepada dia, contohnya ilmu, jadi dia faham dengan ilmu tersebut, kemudian dengan amalnya, dan dia boleh beramal dengan ilmu tersebut, dan lain-lainnya, ataupun apa-apa juga kelebihan yang telah nikmat-nikmat yang diberikan kepadanya, dan dia takut akan hilangnya, takut nanti dia tak boleh nak buat, takut nanti segala perkara yang ada ni tiba-tiba hilang, Allah Ta'ala ambil. Dan dalam masa yang sama dia suka cita, seronok dia menerima nikmat Allah Ta'ala, bersyukur dia Allah Ta'ala beri pada dia. Dia duduk majlis ilmu, dengar faham, alhamdulillah ya Allah, kau bagi aku faham. Kemudian Allah Ta'ala bagi dia daripada sudut boleh beramal, dia syukur pada Tuhan, terima kasih ya Allah, engkau sampaikan aku boleh melakukan solat jemaah. Suka cita, seronok menerima nikmat tersebut. Maka di situ tidak dinamakan dia sebagai ujub, kerana dia faham semua benda tersebut bukan milik dia, semua tu adalah merupakan limpah kurniaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi nak mengenalkan balik hakikat sebenarnya. Jadi kadang-kadang bila daripada sudut apabila ketiadaan ilmu, apabila jahilnya seseorang tersebut, maka dia merasakan bahawa semua itu datang daripada dia. Maka kerana itu dia lupa hakikat siapakah dia sebenarnya. Sedangkan kamu tu satu habuk pun tak ada. Kita ni ada atas muka bumi ni, datang ni kita di atas muka bumi ni, jangan reta-reta, sehabuk pun tak ada, tak bawa kita. Maka semua tu milik siapa? Milik dia, milik Allah Ta'ala. Maka sepatutnya kita mengenal hakikat diri kita siapa. Tiba-tiba kita melupai hakikat diri kita, lalu semua tu kita bantu. Kalau kata pandai pun kita, kalau bijak pun kita, kalau ni pun kita, semua pun kita. La ilaha illallah. Maka orang yang beriman, maka dia melihat segala kelebihan tersebut adalah merupakan nikmat yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang Allah Ta'ala berikan dalam bentuk pinjaman. Dan bila-bila masa Allah Ta'ala boleh ambil balik jika Allah Ta'ala menghendakinya. Itu orang beriman, dia akan fikir situ. Nikmat ni Allah Ta'ala bagi pinjam je, bukan milik selama-lamanya. Kalau milik selama-lamanya jadi hak kita. Tapi Allah Ta'ala bagi kita pinjam je. Tubuh badan Tuhan bagi pinjam, sampai satu masa nanti Tuhan ambil balik. Kalaulah tubuh badan kita jagalah sendiri, taklah mati kita dah, sampai satu masa jagalah macam mana sekalipun, sehatlah macam mana sekalipun, ujungnya nanti Tuhan ambil balik. Ada orang Tuhan tak ambil semua, Tuhan ambil separuh.
Tuhan ambil stroke sebelah. Jadi ambil belah kanan, belah kiri tak elok, belah kanan tak elok. Mana nak tunjukkan bukan milik kita. Maka kerana itulah Ilmu tasawuf ni dia mengajar kepada kita untuk mengenal hakikat diri kita sendiri. Kenal kita ni siapa, apa pun tak ada. Kita ni penuh dengan kelemahan, kita ni penuh dengan kedaifan. Jadi untuk apa kamu melupakan hakikat tersebut? Untuk apa kamu sombong dengan Allah Ta'ala? Untuk apa kamu sombong dengan manusia? Sedangkan semua yang ada pada kamu itu bukan milik kamu. Dan ujub itu sebab bagi takabur. Jadi maknanya nak bagi faham pada kita, ada sifat ujub, dia akan lahir lagi satu sifat nama dia takabur, sombong. Pasal apa? Sebab dia rasa semua dia. Bila dia rasa semua ke dia, maka dia rasa dia hebat. Nampak? Itu sebab rantaian sifat-sifat yang tercela ataupun sifat mazmumah ni dia tak terdiri dengan sendiri. Ada satu, maka dia akan menyebabkan yang kedua. Itu kata bahaya penyakit tu kan. Kalau kita hari ni kat dunia kita takut penyakit 3 serangkai, jantung, darah tinggi, kecil manis kan, 3 serangkai ini cukup menggerunkan, contoh orang kata gitulah tapi hak ni lebih teruk daripada 3 serangkai. Penyakit kritikal tak ada masalah, stroke dia habis maksimum mati, betul. Tapi penyakit hati ni dia boleh mati dulu sebelum tubuh badan mati. Yang ni lebih bahaya. Pasal apa? Sifat ini adalah bukan sifat-sifat yang akan menegak kita daripada memasuki syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Sifat takabur. Sifat apa? Sifat iblis. Di antara sifat yang paling tua yang kita baca bulan lepas, sifat takabur. Antara sifat yang paling lama ialah sifat takabur. Dengan sifat takabur itulah yang menyebabkan syaitan itu dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan diusir oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada syurga Allah Taala. Pasal apa? Ana khairum minhu. Sesungguhnya aku lebih baik daripada dia. Bila masa kamu rasa kamu baik? Kan dia kata ketika Allah Taala memerintahkan untuk sujud kepada Nabi Adam, sesungguhnya aku lebih baik daripada dia. Nampak tak? Mana merasa diri aku lebih baik daripada dia. Maka ketika itulah Allah Subhanahu Wa Taala melaknat dan mengusir iblis ataupun syaitan ini daripada syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kami itulah dia bagi tahu ujub ini itu sebab bagi takabur. Ada ujub, memang nak pergilah dapat takabur. Pasal apa? Sebab semua tu dia. Tak ada orang lain. Semua dia lebih kata. Semua tu dia rasa kehebatan tentang diri sendiri. Dan perbezaan antara keduanya bahawasanya takabur itu melazimkan dia akan mereka yang takabur dia atasnya, dan ujub itu ketentuan dengan seorang diri. Jadi takabur ni dia melibatkan siapa? Menunjukkan kelebihan dia dengan orang lain. Adapun ujub dia terjadi pada diri sendiri. Ujub ni tiba-tiba hati ni rasa pandai juga aku, hebat aku ni. Dia tak melibatkan orang, sebab dia melibat diri sendiri. Takabur ni kesan dia lahir sehingga dijelmakan orang terzahir sifat kesombongan tersebut. Tak kira lah perkataan ke, tingkah laku ke, nampak sifat takabur. Macam iblis tadi, ana khairum minhu. Sesungguhnya aku lebih baik daripada dia. Nampak? Dia menzahirkan sombong. Aku lebih baik daripada dia. Macam mana aku boleh sujud pada dia? Aku lebih baik. Nampak? Dua terjadi pada dua pihak. Sedangkan wujud terjadi pada diri sendiri. Dan bahawasanya wujud itu kelakuan hati yang dicela pada syarak. Bila sebut sifat-sifat mazmumah ni, dia bukan lahir pada tangan, bukan pada muka, tapi sebab semua ni adalah merupakan amalan hati. Lahir dia kelakuan hati yang dicela oleh syarak. Syarak cela sifat wujud tersebut. Tambahan lagi membinasakan dia akan pahala ibadah. Tambah lagi kenapa dicela? Membinasakan pahala ibadah. Maknanya habis ibadah kita buat dengan adanya sifat wujud. Walaupun nampak betul dia buat ni, akhirat dah ibadah dia buat ni, tapi sifat wujud. Dia ada sifat wujud dalam ibadah.
maka binasa, rosak pahala-pahala ibadah yang dilakukan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa yauma hunainin idza a'jabatkum kasratukum falam tughni 'ankum syai'a. Artinya, sebut olehmu hai Rasul sallallahu alaihi wasallam akan hari memerangi kamu akan puak Hawazin pada lembah yang dinamakan dengan Hunain di antara Mekah dan Taif. Ketika menyukakan akan kamu oleh banyak bilangan-bilangan kamu, maka tiada mengayakan oleh banyak kamu itu daripada kamu akan sesuatu. Artinya tiada menolak ia daripada kamu akan sesuatu daripada pekerjaan seteru kamu, dan sempit pada perasaan kamu oleh bumi serta luasnya. Kemudian dari kamu membelakangkan akan seteru. Ini adalah merupakan satu ayat peneguran Allah Subhanahu wa taala kepada tentera Islam, iaitu dalam satu peperangan Hunain yang berlaku di lembah Hawazin. Ketika itu Allah Taala menegur sifat sahabat-sahabat yang pergi berperang. Ketika itu pasal apa? Ketika itu dalam diri di kalangan para sahabat ni ada rasa kagum. Pasal apa kagum? Pasal ramai. Sedangkan sebelum ni peperangan selalunya bilangan tentera Islam kecil ya, sikit je. Kalau nak dibandingkan dengan peperangan Hunain ni, tentera bilangan Islam ni begitu banyak. Sehingga kan di kalangan ada di antara mereka rasa menang dah kita hari ni. Belum perang ni, tapi rasa pasal ramai. Lupa tentang yang nak bagi menang ni bukan pasal bilangan. Yang nak bagi menang ni bukan pasal bilangan. Itu sebab kalau kita tengok dalam Quran kata Allah Ta'ala, kam min qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'iznillah. Ada berapa di kalangan yang sedikit diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sipir-sipir dalam agama yang kita tak boleh nak akali. Kalau ikut akal, banyak lawan sikit, banyaklah menang. Itu akal kata. 10,000 lawan 3,000. Nampak benar lah. Kita nak kena kepung lah. Tapi hak 3,000 biasa mengalahkan hak 10,000. Itu bukan cerita otak, itu bukan cerita dongeng. Berlaku dalam peperangan Badar. Tentera Islam 313 orang, menewaskan melawan musuh yang lebih berganda-ganda lebih daripada itu. Maka kemenangannya milik Allah Ta'ala. Menang kalah ni bukan kerja kita. Kerja kita apa? Usaha. Itu sebab kita kena faham dalam hidup ni, ambil kerja kita, jangan ambil kerja Allah Ta'ala. Bidang tugas kita, Tuhan suruh kita usaha. Jangan kita pula jadi hakim, kamu syurga, kamu neraka. Tak, kerja syurga neraka kerja Tuhan. Kerja kita apa? Beribadah kepada Allah Ta'ala. Maka ketika itu ada di kalangan para sahabat rasa kita menang dah. Pasal apa menang? Ni ramai belakang ni. Maka ketika itu kata Allah Ta'ala, kamu lupa yang memberikan kemenangan tu bukan pasal bilang kamu, bukan pasal banyaknya kamu, akan tetapi semua itu adalah kelebihan yang Allah Ta'ala berikan kepada kamu. Macam itulah juga kita hari ini. Kita mengajak manusia ke jalan Allah Ta'ala. Dia nak boleh ikut, tak boleh ikut, bukan kerja kita. Ustaz jenuh lah Ustaz bagi buih yang mulut. Biarlah buih pun. Dia nak boleh jadi, dia nak ikut, tak ikut, itu kerja Tuhan. Kerja kita mengajak dan menyeru manusia ke jalan Allah Ta'ala. Sampai bila kita nak ajak ni? Sampailah kita mati. Sampai kita mati. Itu sebab kita bila kita faham kaedah tersebut, kita tak akan putus asa. Tapi kalau kita tak faham kaedah, di saat itulah kita akan mula rasa letih, kita mula rasa melenting. Pasal apa melenting? Tidak nak dengar apa Ustaz, jenuh dah ngajak. Tak gitu. Pasal apa? Kita faham kerja kita mengajak dan menyeru. Dia nak mengubah dia nak membolak balik hati dia, Allah Ta'ala. Dia nak jadikan dia baik, Allah Ta'ala. Kita hanya menjadi penyebab. Kita tak akan mampu mengubah hati manusia. Kita hanya boleh menjadi penyebab untuk manusia mendapat hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bersabda Nabi SAW, salasun muhlikatun, syuhun muta'un, wa hawahun muttabi'un, wa i'jabul mar'i binafsi.
Kata Nabi SAW, bermula 3 perkara yang membinasakan ia akan dia yang mengerjakannya. Kata Nabi SAW dalam hadis, ada 3 benda yang membinasakan, ada 3 benda yang merosakkan apabila mengerjakan perkara tersebut. Yang pertama, kikir yang diikut, sifat kedekut yang diikut. Sifat kedekut ni ada dalam diri manusia. Itu sebab disuruh kita lawan. Sifat bakhil ni kena lawan. Kita dah baca sifat bakhil lah tu. Bakhil ni kedekut, kikir dan kaiderib. Dalam diri manusia ada. Tetapi bukan disuruh kita bela sifat kedekut tu, disuruh lawan sifat kedekut tersebut. Maka tersebut, kerana di situ dalam agama banyak ayat-ayat yang Allah Ta'ala menyuruh kita untuk bersedekah, nak lawan sifat tadi ya, kedekut tu. Maka salah satu daripada cara untuk lawan sifat kikir, sifat kedekut ni, dengan menginfakkan harta ke jalan Allah Ta'ala, sedekah. Sama ada sedekah wajib maupun sedekah yang sunat. Maka tu sebab harta ni bukan milik kita. Kita kena faham hakikat dia. Walaupun nampak macam zahir kita yang mencari ni, benar kita usaha, tapi rezeki itu datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala boleh bagi dan Allah Ta'ala boleh tarik balik. Semua ni milik dia belaka. Itu sebab persoalan rezeki ni adalah satu persoalan yang terlalu unik untuk kita bicara. Sebab rezeki ni adalah satu ketetapan yang telah Allah Ta'ala tetapkan kepada kita sebelum lahirnya kita lagi. Rezeki ni, selagi mana rezeki kita belum habis, selagi itulah kita akan hidup kat muka bumi ni. Habis rezeki kita, kita akan meninggalkan dunia ni. Itu hakikat dia. Orang kata tak mati-mati, rezeki dia tak habis lagi, ada tu. Tapi kata para ulama, adalah pelik bagi manusia ni, dia risau tentang benda yang telah ditetapkan pada dia. Dia ikut risau dengan persoalan rezeki. Sedangkan rezeki itu telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka salah satu daripada perkara yang membinasakan, kedekut yang diikuti. Jangan ikut sifat kedekut tersebut, lawan. Macam mana dengan lawan? Jadikan sedekah itu sebagai rutin harian. Dalam sehari kita, dalam hari-hari hidup kita ni, dalam sehari mesti ada sedekah kita. Tak banyak, sikit. Ikutlah. RM1 tabung surau, boleh, tapi ada sedekah kita. Sedekah ni bukan kira banyak, tetapi ikhlas. Daripada sudut hak kita buat tu ikhlas kerana Allah Ta'ala. Maka bahasa mudahlah hari ni, bala ke kita bagi sehari RM1. Contoh kata, tanyalah diri sendiri, Tuhan bagi kamu sehari berapa ringgit banyak? Kalau makan, sekali makan pun RM6 betul? 2 kali makan dah RM12, 3 kali makan RM18. Sehari nak bagi ke Tuhan RM1. Jadi agak-agak bala ke tak? Maka semua ni adalah perkara-perkara yang perlu kita fikirkan. Bahkan banyak perumpamaan, banyak pahala besar yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan orang yang menginfakkan harta, orang yang mensedekahkan harta dia ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengar orang cerita orang kutip tabung, ada orang banjir, ni kesian, orang tak boleh bagi banyak, bagi sikit, biar ada sumbangan kita. Walaupun sikit, contohlah kata ada RM1 je, dalam bukit ada RM2, RM1 sedekah. Tuan-tuan, kita tak tahu, mungkin RM1 itulah nanti yang akan menjadi penyebab kita untuk masuk ke syurga Allah Ta'ala. Jangan sayang, hidup nak bagi tak, bagi. Walaupun satu masa dan ketika nanti kita tak ada harta nak bagi, RM1 nak bagi, tapi niat aku nak bagi, biar azab tu ada. Jangan dengar orang minta sedekah lah, minta sedekah lah, sudah rasa tak seronok. Maknanya ada satu benda kena lawan tu. Tu sebab dalam mutasawuf ni, nak lawan tu kan, tu yang dia panggil mujahadah. Itulah peperangan yang paling susah. Pasal apa? Kita berlawan dengan nafsu. Nafsu kata tak payah, nanti-nanti boleh bagi. Itu setan. Siapa? Esok pun boleh sedekah. Setan dia tak pernah halang kita untuk sedekah. Dia tak pernah tarik tangan kita, jangan bagi tak. Tapi dia suka melengahkan kita. Tak apa, esok boleh bagi. Itu buah setan. Bila esok, lah mati. Memang tu. Dia suka menangguhkan. Itu sebab benda-benda kebaikan ni jangan ditangguh. Lakukan daripada sudut kemampuan yang kita ada. Kalau kata nak sedekah hari ni, sedekah. Pasal apa? Esok belum tentu boleh sedekah. Kalau hari ni nak semayang sunat hari ni. Pasal apa? Esok belum tentu aku boleh semayang. Pasal apa?
esok belum tentu aku hidup. Nampak? Jadi kalau itu dia kata di sini sifat kikir ni jangan diikuti. Yang kedua, keinginan nafsu yang dituruti. Sentiasa mengikut hawa nafsu. Manusia ni disuruh kita untuk lawan hawa nafsu. Bukan ikut. Yang ikut hawa nafsu ni siapa? Binatang. Binatang ialah mereka ni hanya mengikut hawa nafsu. Tengoklah lembu kan, dia nak tidur tengah jalan, dia tidur, apa dia tulis kan, dia nak pergi makan rambut pokok bunga bawang, ada dia tanya, tak ada lah, dia sapu kan. Pasal apa? Nafsu. Maka sifat binatang tu itulah sifat dia, menuruti hawa nafsu. Maka manusia ditegah untuk menuruti hawa nafsu. Kerana nafsu itu sentiasa mengajak manusia untuk apa? Jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Macam itulah dalam bab ibadah. Kalau tanya di nafsu, tidak dia datang. Kalau tanya nak mana? Nak duduk rumah ke nak datang surau? Tanya nafsu, duduk rumah sana. Relax. Dia begitu nafsu sifat tu. Nafsu ni nak kenal dia nak ni berlazat-lazat, berehat-rehat. Ni sifat dia. Seronok. Ni sifat nafsu kata. Bukan kata dalam agama tak bagi kita berehat. Bukan kata dalam agama tak bagi kita berlazat. Bukan kata dalam agama ni tak bagi kita berseronok. Tapi cerita dia, nafsu ni dia nak bawa kita tuju hak tu guys. Ibadah ni tak nampak seseronok sebagaimana hak yang tiga tadi. Maka kerana itulah kena lawan. Lawan kita daripada sudut ni nak kita daripada sudut waktu sembahyang, nak duduk rumah ke nak datang sembahyang. Jadi seolah kadang-kadang ada cabaran. Tak apalah, setan ni pandai kan, duduk rumah pun sembahyang juga kan. Dia buat buah gitu kan. Kadang-kadang kita bukan awak hasut pun, alam kan. Itu jangan kata kamu bukan nak sembahyang, duduk rumah pun sembahyang. Nak sembahyang sunat ke nak balik? Balik lah. Balik ikut nafsu. Dia akan jadi. Itu sebab dalam diri kita, dan itulah peperangan yang sentiasa berlaku. Itu sebab disuruh kita untuk lawan nafsu ni. Daripada dulu nak lawan nafsu. Itu belum daripada sudut. Kalau ketaatan lain, suruh kita berbaik sangka, suruh kita menjaga hak manusia, suruh kita jangan mengumpat. Ni semua nak lawan-lawan belaka. Maka oleh kerana itu, dia kata kebinasaan yang kedua itu nafsu yang sentiasa dituruti. Nafsu ni dia tahu sifat nafsu ni. Nafsu ni lagi dibela dia, lagi dia besar. Maka itu sebab tak boleh bela nafsu ni. Nafsu ni kena dilawan. Bangun pagi nak semayang malam, contoh, sedar dah nak bangun tidak, sedap ni tidur. Memang nafsu suka tidur dulu. Sekejap lagi bangun lebur. Sekejap lagi tu pakai lebur lah. Nafsu dia suruh itu tidur, sedap lagi nak bangun, Allah sayangnya. Dia sayang. Itu sebab kata para ulama, ibadah ni di permulaannya itu perlu dipaksa. Kita ni ibadah ni kena paksa. Mana boleh jadi dengan sendiri. Ke dunia pun kita jenuh paksa diri kita, betul? Kita ni tak berlaku adil. Ke dunia kita sanggup susah payah. Mau tak susah payah? Berapa lama sekolah? Sekolah rendah 6 tahun. Masuk sekolah menengah tambah 5 tahun, dah 11 tahun. Pasal apa tu? Sebab sekolah-sekolah nanti itulah nanti boleh kerja. Asbab untuk dapat kerja, betul? Kadang tak kerja pun, tak kerja, nak kerja elok pun dapat kena sekolah juga. Paling-paling kurang 11 tahun. Nak tambah lagi, pergi masuk mesti 4 tahun. Dah 15 tahun, tambah lagi 2 tahun master. Dah berapa belas tahun, tambah lagi PhD. Sudah 10 tahun. Baru dapat macam mana kejayaan di hari ini. Boleh kerja dengan kerja yang hebat. Susah lah tu. Susah tanya dia dulu. Saya zaman ngaji dulu, nak makan pun duit ada. Orang tahu pun. Tapi macam mana boleh jaya? Tak apa, saya azam sungguh-sungguh, saya berusaha bersungguh-sungguh, akhirnya saya dapat kejayaan. Nampak ke dunia gitu. Macam itulah juga dengan pekerjaan kita di dunia. Ada orang tak cukup satu kerja, dia buat 2 kerja. Tak cukup 2 kerja, 3 kerja dia buat. Pasal apa tu? Sebab benda tersebut takkan dapat hasilnya melainkan dengan usaha. Maka kerana begitulah juga dengan ibadah. Ibadah ni takkan jadi sendiri. Takkan dia tiba-tiba boleh turun rajin bangun tahajud. Mana mungkin lah. Ibadah ni tuan-tuan, kalau dia pada sudut macam contoh kita sembahyang ni, kalau mak ayah kita tak paksa dulu, tak jadi kita macam ni. Betul ya? Mak ayah kita paksa kita dulu kecil, kamu sembahyang.
nak semayang pun rotan. Nampak tak? Mak ayah kita paksa dia berhenti bangun. Sedar-sedar umur 7 tahun dah halau pergi surau, pergi masjid. Bentuk paksaan. Lama-lama dia kata apa? Ibadah ni perlu dipaksa supaya melahirkan apa? Istiqamah. Bila dah dipaksa, dia akan menjadi kebiasaan. Biasalah. Dah tahu dah waktu maghrib semayang. Tak rasa berat, biasa. Maka dengan kelaziman itulah nanti yang akan melahirkan kelazatan dalam beribadah. Baru rasa sedap nak beribadah. Dah sentiasa. Kan? Kalau kita hari ini ada orang yang contoh dia daripada sudut, dulu dia tak pernah duha pun. Tapi hari ini, tiap-tiap waktu start dia kenal-kenal, dia tahu tentang kelebihan duha dan beramal dengan amalan solat sunat ni, dia tak pernah tinggal lagi duha dia. Sibuk mana pun tetap main duha. Pergi Kuala Lumpur, 3 hari semayang sunat duha. Pergi Kuala Lumpur, kalau ikut main sunat dia pun. Tapi tanya dia, pasal apa? Tak boleh lah. Rasa tak sempurna hidup kalau tak buat. Pasal apa dia ni gitu? Sebab dipaksa dulu. Dipaksa dia sehingga jadi satu kewajipan, kelaziman, seolah-olah satu kewajipan atas diri dia. Jadi maknanya kat situ nak cerita apa? Dilatih, ditrain. Train diri kita. Itu sebab dalam kita hidup atas muka bumi ni pun kita latih diri kita bersusah payah untuk berjaya. Maka begitulah juga nak ke akhirat. Patut ke akhirat ni lebih lagi patutnya. Kata guru saya tak payah lebih pun tak apalah. Macam mana susah kamu ke dunia, buat macam tu jalan di ke akhirat pun sudah cukup. Kalau kita boleh buat sebagaimana bersusah payahnya kita hidup ke dunia ni, begitulah juga kita bersusah payah untuk ke akhirat sama pun dah cukup sebenarnya, dah memadai. Tapi tak, ke dunia kita susah, ke akhirat Allah susah lah nak sembahyang malam. Buat ibadah lagi, susah tak? Nampak? Susah lah nak zikir, tak ingat-ingat. Usaha tak ada lagi, susah dulu mula. Mana mungkin? Kan? Itu sebab kalau kita tengok atas dunia ni, manusia ni macam-macam jenis. Saya kadang-kadang baru 2 hari lepas, saya balik daripada Kelantan seorang. Saya balik daripada sana, balik ke Perak. Dan satu benda, bila saya balik naik kereta, saya tengok ada satu kumpulan kelompok manusia tengah naik bersikap. Saya tak ada apa dalam hati saya mengatakan satu benda je. Bukan kata saya kata nak kata nama. Dalam hati ni kata tengok manusia sanggup bersusah payah. Contoh bayang, kita naik kereta berlenguh tu kan. Kering tu. Pusing sana, pusing sini, pusing. Contoh bayang naik kereta, agak-agak je lah. Tapi kenapa manusia boleh buat? Contoh ingat, mudah ke kayu kereta naik bukit tu? Entah bahaya, naik satu hal, nak turun pula satu hal. Entah atas apa jadi atas tu, Allahu Akbar. Kita lupa. Tapi nak ceritakan apa? Sebab tak sanggup bersusah payah, sebab dilatih diri tu tak ke benda tersebut. Sebab nak cerita manusia gitu. Orang minat bersikap. Contoh ingat bersikap tu dapat free je. Kena beli, kena cari duit. Nampak tak? Lepas tu bersikap tu dapat, dia boleh kayuh sendiri. Tak, kita kena kayuh dulu. Nampak kena kayuh ni. Contoh ingat orang yang beli bersikap, first beli bersikap, dia boleh kayuh sampai 100 km. Tumpah lah kalau dia kayuh. Hari pertama beli, kayuh 100 km. Cabut duduk-duduk je. Tak. Ni 1 km. Minggu depan tambah 2 km. Minggu satu lagi tambah 5 km. Sampai lah dia boleh kayuh 100 km. Nampak dia buat. Pandai kita ke dunia, nampak kita train macam tu tak? Kita tengok dia berkayuh tu, dia 100 km kayuh sikar tu kan. Kita naik kereta 100 km lenguh ke belakang. Memang kayuh sikar 100 km. Subhanallah, hebat manusia. Bukan salah kayuh sikar tu, saya nak buat gambaran nak bagi nampak. Kemudian kalau tuan-tuan tengok, adakah nema tu jadi hobi mereka tu kayuh bersikar tu semula jadi? Tak. Betul tak? Pasal apa boleh jadi hobi? Sebab terkesan dengan orang-orang yang sama juga kayuh bersikar. Orang ni bercerita bersikar, lama-lama tiba bersikar. Nampak? Orang berikan, dengar orang berikan, dia pun dengar berikan dia, mengai dia, pancing dia. Betul tak? Sebab apa? Sebab dia duduk dalam suasana orang yang semua ke situ. Agak-agak tuan-tuan, kalau orang yang kayuh bersikar ni, dia suka bersikar, dia kawan dengan orang kaki ngopi di kedai teh, agak-agak dia kayuh bersikar. Pakai sangkut dalam bersikar dia. Dia takkan cari orang yang duduk kaki kopi. Dia akan cari orang yang sama dengan dia, yang cerita bab bersikar, yang cerita tayar bersikar, yang cerita rantai bersikar. Dia kena cari kawan gitu.
barulah dia boleh berjaya untuk kaya bersihkah. Maka begitulah sebenarnya bagaimana perjalanan kita nak tuju Tuhan. Kita kena cari orang yang sama nak ke Tuhan, baru boleh menyampaikan kita ke Tuhan. Kalau kita nak jalan ke Tuhan tapi cari orang yang bukan nak ke Tuhan, maka kita takkan sampai pun ke Tuhan. Nampak? Itu sama. Itu sebab kita kena berlaku adil. Macam mana dunia, macam itulah perjalanan ke akhirat. Begitu perjalanan dia. Kemudian yang ketiga, menyukakan dan membilang baik oleh seorang akan dirinya. Yang ketiga ni lah ujub. Apa dia yang ketiga membinasakan? Apabila dia merasakan baik pada dirinya, dia rasa hebat tadi, dia kagum pada diri dia. Itu sebab kadang-kadang kita ni, benda ucapan ni benda yang diajar dan dilatih. Itu sebab kadang-kadang kita tengok anak-anak kita yang masuk Malaysia dulu wartawan semua ramah. Saya bangga dengan kejayaan saya. Nampak? Itu siapa salah tu? Bukan salah anak tu, salah kita yang mengajar anak tersebut. Patutnya perkataan apa yang keluar? Alhamdulillah, Allah Ta'ala bagi kejayaan pada saya. Bukan saya bangga dengan kejayaan saya. Nampak? Kita yang silap melatih generasi anak-anak kita. Maka itu sebab kita ajar anak-anak kita dengan agama, supaya dia faham yang kamu berjaya ni bukan pasal usaha kamu semata-mata. Kamu hanya usaha, tapi yang beri kejayaan siapa? Allah. Maka puji dia. Kerana dia selayaknya dipuji, bukan kamu. Untuk kita faham. Walaupun nampak perkataan itu macam beralui, macam biasa, tapi sebenarnya antara salah satu ucapan yang sebenarnya tak patut keluar daripada mulut kita. Patutnya keluar Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Ta'ala yang telah memberikan kejayaan pada diri saya. Ingat kepada yang memberi. Kemudian, dan berkata Sayyidina Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, al-halaku fi fitnatai kunuti wal ujub. Artinya bermula binasa itu ada pada dua kelakuan. Kata Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, kebinasaan itu ada pada dua kelakuan. Yang pertama, putus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi Sayyidina Abdullah bin Mas'ud ni siapa? Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia bukan hadis lah. Dia adalah kata-kata para sahabat ataupun disebut dia sebagai ashab. Kata Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, ada dua kebinasaan. Yang pertama, al-qunut. Qunut dengan makna berputus asa daripada rahmat Allah Ta'ala. Jangan putus asa dengan rahmat Allah Ta'ala. Selagi kita hidup, tetap mengharapkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak mana silap yang pernah kita buat, besar mana dosa yang pernah kita lakukan, jangan berputus asa, mengharapkan rahmat daripada Allah Ta'ala. Jangan pula aku ni tak ada harapan dah neraka. Jangan mudah benar nak neraka. Kau ingat neraka ni apa? Jangan. Aku ni hidup pun tak adalah, baik mati amboi, nak mati saja. Nampak? Jangan putus asa. Memanglah kita kata hari ni tak apalah Ustaz, kita orang yang tak rasa apa dia tahu, kita yang rasa. Bukan soalan kita rasa tak rasa, tuan. Itu sebab kita disuruh mengaji dan belajar supaya tak ucap perkataan-perkataan yang begitu. Dalam hidup ni sentiasa rasa termotivasi, kerana hidup ni Tuhan masih beri pada kita. Walaupun dengan segala bentuk kekurangan yang ada pada diri kita. Mungkin kita tak sesehat macam mana orang lain, betul? Mungkin kita tak sebanyak harta dengan orang lain, tapi kita masih hidup. Nikmat kehidupan ini adalah di antara salah satu daripada nikmat yang terbesar Tuhan bagi hidup. Sebab kata para ulama, andai kata Allah Ta'ala buka pendengaran kita, dengar orang-orang yang telah meninggalkan dunia dulu, yang kubur tu, kalau Tuhan buka pendengaran kita dengar, maka kita akan dengar satu je permintaan mereka. Untuk apa? Untuk balik hidup ke dunia. Tapi ada orang hidup, dia tak nak hidup, nak mati. Orang hadapi Allah Ta'ala dah ambil nyawa mereka yang duduk kat kubur tu. Kata ulama, kalau Tuhan buka telinga kita, boleh dengar apa yang mereka minta. Tak ada apa yang mereka minta, melainkan nak balik-balik ke dunia, nak hidup balik ke dunia. Tiba-tiba orang yang hidup nak mati. Apa hidup, apa nak mati ya? Mudah sangat mati. Tak semudah yang disangka. Itu sebab kata para ulama, alam ni kita kena ingat,
Daripada alam, setiap alam yang kita pergi dan berpindah ni, alam yang akan kita pergi ni lebih susah dan lebih payah. Dia bukan lagi mudah, lagi susah, lagi payah. Dulu kita daripada alam roh pergi pada alam rahim. Kau nak fikir ada apa? Tak ada fikir apa kita tahu. Daripada alam rahim, mak kita pindah ke alam dunia. Ni, duduk alam dunia ni, macam mana rasa dia? Macam-macam orang tu dia, macam-macam masalah ada, betul? Macam-macam cabaran ujian ada, betul? Tapi kena ingat, bukan dunia ni susah. Satu lagi alam, lepas ni nak pergi alam barzakh. Alam barzakh ni lebih susah dan lebih payah daripada alam dunia. Alam dunia gagal, boleh makan lagi. Contoh gagal, tak lulus periksa, nasi 2 pinggan boleh makan lagi. Sebut apa lagi? Alam dunia ni nisai, boleh tidur lagi. Sebut apa berlaku, boleh lagi apa berlaku. Tapi bila pergi alam barzakh, kalau gagal, apa jadi? Pening kepala kita. Itu tanda alam yang kita nak pergi nanti lebih susah dan lebih sukar. Alam barzakh susah dah. Itu lagi alam yang kita nak pergi, alam akhirat. Lagi susah, lagi payah. Itu alam akhirat. Nampak? Sebab nak pergi satu alam bukan makin mudah, tapi makin susah. Cuma orang yang mengambil jalan daripada sudut menyiapkan bekalan yang secukupnya sahajalah yang akan mendapat kemudahan-kemudahan untuk dia melalui alam-alam tersebut. Orang yang siap bekalan, pasal dia tahu dia nak pergi, maka dia mempersiapkan bekalan. Macam kita lah hari ni, kalau orang tanya mati, tak ada orang yang memungkiri tentang mati. Betul, semua orang tahu mati. Tapi apa persiapan yang kita buat untuk menghadapi kematian? Itu yang kita kena tanya diri kita. Kalau orang tanya tahu mati, tapi persiapan ada tak? Maka itu sebab kita nak tunjuk kat situ bahawa kita, dengan apa yang kita percaya daripada sudut bahawa kita akan mati, maka sepatutnya seluruh pekerjaan kerja buat kita itu menjurus kepada persiapan untuk menghadapi mati. Itu persiapan yang kita kena buat. Siapkan bekalan kita, sebab mati ni bila-bila boleh berlaku. Allah Subhanahu Wa Taala telah menjadikan kematian itu salah satu daripada bentuk untuk permulaan kehidupan selama-lamanya. Kita kena mati dulu sebelum untuk hidup selama-lamanya. Dan hidup selepas kematian itu adalah merupakan satu perkara yang sukar dan susah, kerana akan dihitung dan dihisab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kerana itu jangan berputus asa daripada rahmat Allah Taala. Susah, payah, sakit macam mana sekalipun, jangan berputus asa dengan rahmat Allah Taala. Maka itu sebab benda yang boleh jadikan kita ni supaya jangan putus asa dengan rahmat Allah Taala ni apa? Iaitu dengan memahami dan kita kenal siapa dia Allah Taala. Dia tak akan jadi benda tersebut melainkan dengan ma'rifatullah. Allah Ta'ala ni dia bukan macam jenis kita. Kalau jenis manusia ni, semua kita tahu macam mana perangai manusia betul. Itu sebab kita kena cari jalan macam mana nak kenal Tuhan. Nama manusia lagi diminta ke dia, lagi benci kita. Manusia sifat dia gitu. Lagi kita minta ke dia, lagi dia tak suka ke kita. Jumpa Mat, mari RM1, hari pertama okey. Mat, jumpa hari kedua RM1 lagi, okey lagi lah. Jumpa ketiga, Mat, RM1 lagi. Kamu ni dah 2 hari dah, tak apa lagi. Pergi kali 4. Nampak kita dia lari lah, dia tak ada lain duit. Sebab manusia ni memang tak suka diminta. Allah Subhanahu Wa Taala lagi diminta ke dia, lagi dia suka. Jalan kena-kena. Tuhan ni lagi kita minta ke dia, lagi dia suka ke kita. Tapi kenapa kita tak nak minta ke dia? Pasal kita tak kenal dia. Sebab kita ngaji dalam akidah, ngaji dalam tauhid, supaya kita nak kenal Tuhan yang kita sembah. Apa sifat dia? Dah dia suka kita minta, kenapa tak nak minta? Minta je ke dia. Dan apabila kita minta ke dia, pasti dia akan beri kepada kita. Cuma waktu bila dia yang tentukan. Pasal apa dia boleh bagi pada kita? Sebab semua milik dia. Allahu Akbar. Nampak? Dan Allah Ta'ala ni tuan-tuan, apabila kita minta, kita merayu dan mengadu pada dia,
Tidak ada sesaat pun yang terlalai daripada pendengaran dia. Oh gitu Tuhan yang kita sembah Allah Ta'ala. Oh kita ngadu ke dia, kita munajat pada dia, kita minta pada dia, sesaat pun tak pernah lalai dia dengar. Kita kalau ada kawan baik pun cerita masalah kita 5 minit okey lagi lah. Cerita dia masuk ke setengah jam, lama-lama dia pun lena. Dah, kita cerita tengok lena, hijau dengar. Pasal apa? Sebab dia manusia. Dia pun ada masa je dia boleh dengar. Kalau kamu cerita hari-hari masalah kamu ke dia, lama-lama dia pun keluar. Itu nama manusia. Sedangkan Allah Ta'ala, ceritalah apa pun masalah kamu kepada dia, dia sentiasa mendengar. Jadi kalau kita faham kaedah tersebut, agak-agak kita nak adu manusia ke nak adu ke Tuhan? Tapi bila kita tak kenal, ngadu ke manusia. Pasal apa? Sebab kita tak kenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan Allah Ta'ala ni pula sifat dia Maha Pengampun. Allahu Akbar, Tuhan ni Maha Pengampun. Itu sebab Allah Ta'ala jadikan kepada kita pintu taubah. Dan kan kita baca nanti, pintu taubah ni apa? Pintu untuk kita menyucikan segala dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Itu sebab kata para ulama dalam Quran, dalam hadis disebutkan berbagai-bagai hadis motivasi semangat supaya manusia ni kembali kepada Allah Ta'ala, taubat pada Allah Ta'ala, mohon ampun pada Allah Ta'ala. Itu sebab dalam hadis, kalau kita baca dalam hadis kursi, kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, wahai anak Adam, jika engkau berjalan kepada aku akan berlari kepadamu. Jika engkau mendekatkan dirimu sehasta, nescaya aku akan mendekatkan diriku sejengkal. Hadis ni hadis simbolik. Simbolik ni kiasan. Bukan kata Tuhan tu berlari. Dia cerita dia begini, Tuhan kata jika engkau berjalan kepada aku akan berlari kepadamu. Kita nak bagi faham kat sini, siapa nak ke siapa ni? Orang berjalan ke orang berlari? Jika engkau berjalan kepada aku, nescaya aku akan berlari kepadamu. Nampak tak? Kata Tuhan, aku nak berlari kepadamu. Jadi kat situ kita nampak yang berlari tu nak ke kita. Takkan Tuhan nak ke kita? Mustahil. Tapi nak bagi faham sukanya Allah Ta'ala kepada hamba-Nya nak balik pada dia. Itu maksud dia. Kata Allah Ta'ala, jika engkau mendekatkan dirimu sehasta, nescaya aku akan mendekatkan diriku sejengkal. Allah Ta'ala kata, kamu baru sehasta nak dekat diri, aku sejengkal lagi dekat pada kamu. La ilaha illallah. Nak cerita pada kita apa? Sukanya Allah Ta'ala kepada hamba-hambanya yang nak kembali kepada dia. Rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu sebab kata Allah Ta'ala dalam satu hadis kursi, dalam hadis 40, wahai anak Adam, jika dosa yang kau lakukan itu ananus sama, setinggi langit, kau datang bahawa menghadap aku dengan syarat satu, wala tusyriku bi, dengan syarat kamu tidak mensyirikkan aku, maka kata Allah Ta'ala, aku ampunkan dosamu dan aku tidak peduli. Kata Allah Ta'ala, kamu datang pada aku, bawa apa? Dosa kamu. Banyak mana dosa? Ananus sama, melangit tinggi dosa yang kamu bawa. Tapi dengan syarat, kamu tidak mensyirikkan aku, tidak menyemutukan aku. Lalu kamu minta ampun kepada aku. Kata Allah Ta'ala, nescaya aku ampunkan dosamu dan aku tidak peduli. Itu dia, subhanallah. Tak cukup lagi kata tu. Dalam hadis tersebut lagi kata, wahai anak Adam, jika kau datang kepada aku, dosa yang kau datang bawa menghadap sebanyak apa? Buih yang ada di lautan. Allahu Akbar. Tuan-tuan, buih yang kat laut tu. Kita buih kat sungai pun tak dikira, jangan kata laut. Laut, sebanyak buih yang ada di lautan, kata Allah Ta'ala. Syarat sama, engkau tidak menyemutukan aku. Lalu kau memohon ampunan daripada aku, nescaya aku ampunkan dosa-dosamu dan aku tidak peduli. Tuan-tuan, rahmat Allah sekalian. Itu sebab kita kata apa? Tak ada alasan untuk kita tak mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Tak ada alasan untuk kita tak bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab kata para ulama, Allah Ta'ala menjadikan pintu taubah ialah sebagai satu sebab supaya manusia ini nanti tidak ada alasan lagi di hadapan Allah Ta'ala. Apa alasan kau nak bagi ke Tuhan? Dosa kamu banyak, kau nak bagi alasan apa ke Tuhan? Dosa kamu banyak mana? Macam hadis yang baca tadi, yang syarat kamu balik ke Allah Ta'ala, masalah kamu nak balik. Dan kita kena ingat pintu taubah ni, kita akan baca nanti. Ada satu bab lagi, bab yang kitab yang ketiga, bab yang pertama tentang taubah. Kita akan baca satu bab khusus tentang taubah. Nak cerita pada kita, taubah ni bukan bersifat selama-lamanya. Taubat ni selagi nyawa belum sampai pada halkum. Itu sebab disuruh kita untuk sentiasa bertaubat. Bukan tunggu tua baru taubat. Dan hukum bertaubat tu adalah
wajib, bukan pilihan, wajib. Pasal apa? Kita ni penuh dengan dosa dan silap, maka kena bertaubat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sama ada taubat yang disebut sebagai taubat khusus ataupun taubat dalam bentuk umum yang disebut sebagai beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sentiasa merasa diri ni penuh dengan dosa. Maknanya kena rasa diri ni salah. Kalau rasa diri tak salah, tu yang sebab jadi takabur. Kalau tahu diri ni banyak dosa, ya Allah, dosa banyak ni, ya Allah. Jadi maknanya nak kena faham kat situ. Itu sebab disebut rahmat ni meliputi. Itu sebab kata Allah Ta'ala, sesungguhnya rahmat aku itu lebih luas daripada kemurkaan aku. Rahmat aku ni lebih besar daripada kemurkaan aku, kata Allah Ta'ala. Itu sebab kalau kita baca dalam hadis yang menceritakan tentang orang-orang yang nak bertaubat pada Allah Ta'ala, kisah zaman Bani Israel, ada seorang pemuda yang telah membunuh 100 nyawa. Kita pernah baca kisah hadis. Seorang lelaki, kerja dia pembunuh. Dia bukan bunuh binatang, bunuh orang. Dia bunuh 99 orang. Dia tanya dekat Tok Guru ni, 98. Orang yang ke-98, dia jumpa seorang abid ahli ibadah. Orang buat salah ni dalam diri dia sentiasa ada rasa salah, tapi tetap ada tak lagi jalan nak boleh betulkan balik kesalahan. Jumpa ahli ibadah, aku dah bunuh 98, aku dah bunuh yang 99, aku dah jumpa, aku dah melakukan kesalahan. Apa salah kamu? Aku dah bunuh orang. Berapa orang kamu bunuh? 99 orang aku bunuh. Oh, dia 99 orang bunuh. Kita kata jangan kata 99, bunuh seorang pun habis lah, kita ada putus harapan. Contohlah kata gitu kan. Kata habis tu dia, kamu dah bunuh 99, mana ada can dah. Dia bunuh seorang habis tu lagi cukup 100 orang. Dah dia bunuh 100, dah hati dia kata takkan dah tak ada jalan nak taubat dia tu. Dia jumpa seorang alim pula. Maka dia jumpa dengan orang alim ni, dia kata, ya Allah, aku dah bunuh 100 nyawa, agak-agak Tuhan boleh ampun tak dosa aku. Maka kata orang alim ni kata, ya Allah Ta'ala boleh ampun dosa-dosa kamu. Boleh ampun, ya boleh ampun, tetapi dengan syarat. Dia kata tak apalah, aku syarat pun tak apa, jadi Tuhan ampun dosa aku. Dengan syarat, kamu mesti meninggalkan kampung halaman kamu ni, kena pergi ke satu tempat baru, supaya kamu boleh meninggalkan segala kesalahan dan dosa-dosa yang kamu lakukan. Berubah, mulakan hidup baru. Oh, dia kata tu syarat dia. Ya. Oh, kalau syarat tu aku boleh ikut. Maka kalau kita baca dalam hadis tersebut, ketika dia pergi daripada kampung halaman, meninggalkan kampung halaman, pergi ke tempat yang baru, ditakdirkan oleh Allah Ta'ala dalam perjalanan, Allah Ta'ala ambil nyawa dia. Mati dia dalam perjalanan. Maka ketika apabila mati dia dalam perjalanan, maka turun 2 malaikat. Satu malaikat rahmat, satu malaikat azab, berebut di antara satu dengan yang lain. Pasal apa? Malaikat azab kata, ni aku punya, aku nak tarik dia masuk neraka. Pasal apa? Dia dah bunuh 100 orang. Malaikat rahmat kata, tak, ni hapuan aku, nak tarik dia masuk syurga. Kan dia dah taubat. Maka ketika itulah Allah Ta'ala memerintahkan kepada malaikat, wahai malaikat, bab syurga neraka kerja aku. Macam mana nak tentukan hamba ni nak ke syurga atau ke neraka? Maka ukur, adakah dia masih hampir dengan kampung halaman, ataupun dia sudah hampir dengan tempat yang nak dituju. Kata Allah Ta'ala, kalau dia hampir dengan kampung halaman, masukkan dia dalam neraka. Kalau dia hampir dengan tempat yang dia nak tuju, masukkan dia ke dalam syurga. Maka malaikat ukur perjalanan tersebut, sehingga kata para ulama, lebih sejengkal saja kelebih pada tempat yang nak pergi. Maka kata Allah Ta'ala, masukkan hamba ku ini ke dalam syurga ku. Itu nak cerita rahmat Tuhan. Itu kata rahmat Tuhan besar sampai tu lah. Gambaran dia nak bagi faham macam itu. Kita tidak bunuh orang ke, kita buat kesalahan, kita buat dosa. Maka apa jalan dia? Allah Ta'ala buat pintu taubat. Maka kembalilah kita pada Allah Ta'ala, akui kesalahan kita, akui kesilapan kita. Moga-moga bila kita bertaubat, Allah Ta'ala ampuni dosa-dosa dan salah silap yang telah kita lakukan. Jadi itu yang disebut berputus asa daripada rahmat Allah Ta'ala. Yang kedua, menyukakan akan seorang oleh dirinya. Jadi itu sifat ujub. Yang kedua, membinasakan ialah menyukakan akan seorang oleh dirinya. Okay?
Jadi kita berhenti dekat situ yang kedua. Dan insyaAllah nanti kita akan sambung perbincangan kita pada tahun hadapan. Macam lama tahun depan, berapa hari lagi je. Tahun depan lama lagi ya, insyaAllah. Jadi kita akan sambung menyukakan menghimpunkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Moga-moga sedikit perbincangan kita pada malam ini mampu untuk memberi manfaat bersama. Yang paling penting mampu untuk menggerakkan jiwa kehambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga kita dapat manfaat daripada apa yang kita bincangkan dan kita mengenal sifat-sifat yang tercela. Malam ini kita mengaji sifat wujud. Oh, tahu dah wujud ini. Macam mana lawan dia? Dah, semua kelebihan bukan aku punya. Kelebihan yang milik Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dirahmati Allah sekalian. Di saat kita, saudara-saudara kita dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama kita berdoa agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kesabaran, ketabahan kepada mereka yang sedang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam masa yang sama, kita yang tak terkena musibah, ialah sewajarnya untuk kita muhasabah diri kita. Kalau kita Tuhan tak uji kita macam tu, saudara-saudara kita Allah Ta'ala uji. Apa yang dapat pada kita? Muhasabah diri kita. Oh, ini kekuasaan Allah Ta'ala. Tuhan boleh buat satu benda yang manusia tak pernah fikir. Siapa rasa pernah tergelap dan pertama tu dah kita tengok dan diri pun, ya Allah, dahsyatnya. Kalau kita pergi lagi lah macam mana rupa keadaan. Itulah juga dalam yang sama. Marilah sama-sama kita memperbanyakkan istighfar. Astaghfirullahaladzim. Masing-masing dalam sehari mesti ada istighfar kita. Dalam masa yang sama juga memperbanyakkan selawat kita ke atas Nabi SAW. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Moga-moga dengan selawat ni Allah Ta'ala turunkan rahmat dan angkat musibah. Jadi setakat itu saja untuk malam ni. Kita tangguhkan kita A'udzubillah minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'mahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ahsin 'aqibatana fi umur kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma 'izz al-islam wal muslimin. Allahumma ansur al-islam wal muslimin. Allahumma ansur al-du'ata wal mujahidin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma ihfaz biladana minal waba wal ghala wal fitan ma dhahara minha wa ma batan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Asyraful khalqi sayyidina Muhammad. Apa yang baik itu datang daripada Allah Ta'ala, yang lemah itu datang daripada kelemahan dan ketaatan diri saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.